Jean Piaget mendapati kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Menurutnya, perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan terdedah kepada pengalaman yang relevan. Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut, kanak-kanak dianggap tidak mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi. Piaget telah membahagikan perkembangan kognitif kepada 4 tahap mengikut turutan umur. Peringkat yang pertama, tahap sensori motor bermula dari lahir sehingga berumur 2 tahun. Peringkat yang kedua, tahap praoperasi bermula pada umur 2 tahun sehingga umur 7 tahun. Peringkat yang ketiga, tahap operasi konkret bermula pada umur 7 tahun sehingga umur 11 tahun. Dan peringkat yang keempat iaitu tahap operasi formal bermula pada umur 11 tahun sehingga dewasa. Peringkat yang pertama ialah tahap sensori motor. Lingkungan umur bagi tahap ini bermula daripada bayi sehingga berumur 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mengkoordinasi maklumat diri dengan kebolehan motor untuk membentuk skema tingkah laku yang membolehkan mereka bertindak dan mengetahui persekitarannya. Kanak-kanak pada peringkat ini berdasarkan interaksi mereka dengan alam sekeliling melalui panca indera. Mereka sedar akan kewujudan sesuatu benda hanya jika benda itu boleh dikesan oleh salah satu panca indera. Sebagai contoh, bayi belajar dengan mengangkat benda, bermain dengannya, memasukkan benda tersebut ke dalam mulut, merasa dan menggigitnya. Peringkat kedua ialah peringkat praoperasi. Lingkungan umur bagi peringkat ini bermula dari 2 tahun sehingga 7 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu, perkembangan kognitifnya menjadi pesat. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Mereka berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka, boleh mengelaskan objek tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan. Okey Sofia, dekat depan Sofia ni ada 2 gelas air. Okey, dalam 2 gelas air ini sama banyak tak? Sama banyak. Okey. Kalau sama banyak, Angah tukar dia punya gelas. Sekejap Okey. Okey, sekarang gelas ni ke gelas ni yang banyak air? Okey, kenapa gelas tu yang banyak air? Sebab ini sampai sini, ini sampai sini. Peringkat ketiga adalah peringkat operasi konkret. Tahap ini berlaku semasa kanak-kanak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak telah mula berkemampuan untuk berfikir secara logik, tetapi hanya dapat berjaya melakukan kebolehan ini dalam keadaan konkret atau menggunakan objek maujud. Satu sifat yang ada pada kanak-kanak pada peringkat ini adalah konsep keabadian atas kuantiti sesuatu bahan, walaupun bahan itu mengalami perubahan yang ketara. Mereka sudah pandai melakukan operasi konkret dan menguasai konsep kuantiti dan bentuk bersiri lebih berat, lebih banyak dan sebagainya. Okey Adam, dekat depan Adam ada 2 gelas air. Okey, kalau Adam tengok 2 gelas air ni sama ke tak? Jumlah dia sama. Okey. So, Angah akan tukar kat sini air dia. Okey. Sekejap. So, Angah dah tukar. Kalau Adam tengok jumlah air dalam cawan tu sama tak? Sama? Okey, kenapa sama? Dia sama walaupun cawannya berbeza saiz. Maknanya walau dia saiz dia lain, air dia sama. Sama? Okey. Peringkat keempat iaitu peringkat operasi formal bagi kanak-kanak berumur 11 tahun ke atas. Kanak-kanak atau remaja sebenarnya dapat berfikir secara logik, termasuklah pemikiran abstrak, perkara yang berkaitan dengan masa hadapan dan sanggup membuat hipotesis. Pemikiran hipotesis ini adalah dengan meramalkan apa yang mungkin berlaku. Oleh sebab pemikiran operasi formal sanggup membuat penakulan terhadap sesuatu kemungkinan, ia telah sedia membuat eksperimen menguji idea, kebenaran dan pemikiran saintifik. Mereka berkebolehan untuk menggunakan beraneka jenis strategi pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Remaja dapat menerima idea abstrak seperti tenaga graviti.
Okey, di depan anda ini terdapat 3 objek iaitu shilling, sapu tangan dan juga cawan plastik. Okey, saya nak tanya anda, di antara ketiga-tiga objek ini, kalau dilepaskan pada ketinggian yang sama, objek yang manakah akan jatuh terlebih dahulu? Ketiga-tiga objek ini kalau dilepaskan dalam ketinggian yang sama, objek yang pertama akan jatuh dulu ialah duit shilling, yang kedua akan jatuh ialah cawan plastik, yang ketiga akan jatuh ialah sapu tangan. Sebabnya? Sebab duit shilling ni dia padat, cawan plastik diperbuat daripada plastik ringan dan sapu tangan diperbuat daripada benang. Okey, seterusnya, apa akan berlaku sekiranya ketiga-tiga objek ini dilepaskan pada ketinggian yang sama tetapi ia berada dalam ruang vacuum? Sekiranya ketiga-tiga objek ini dilepaskan dalam ketinggian yang sama di dalam ruang vacuum, jawapannya ketiga-tiga objek ini akan jatuh pada masa yang sama. Apa sebabnya? Sebabnya, di dalam ruang vacuum tiada daya tarikan jari. Kesimpulannya, teori perkembangan kognitif Jean Piaget menerangkan bahawa perkembangan kognitif mengikut beberapa peringkat, iaitu peringkat sensori motor, peringkat praoperasi, peringkat operasi konkret dan peringkat operasi formal. Ilmu dan kemahiran dibina berdasarkan usaha individu itu sendiri. Menurut Piaget, kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri. Oleh sebab itu, kanak-kanak bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan, tetapi juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif. Satu-satu perkembangan kognitif itu berlaku secara berperingkat dan peringkat yang awal akan menjadi asas bagi perkembangan yang berikutnya.